Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kumpulkan kita pada pagi ini. Allah kurniakan kita taufik dapat kita bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan dapat pula kita duduk dalam majlis zikir, majlis mengingati Allah dan membacakan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat bagi kita apabila pagi-pagi kita dihiasi dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat banyak pula berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kebaikan pada hari ini dan kebaikan yang ada padanya, dan hindarkan keburukan hari ini dan keburukan yang ada padanya. Allahumma amin. Kita sampai pada bab yang ke-29 daripada kitab yang ke-6, iaitu kita akan bicarakan tentang bab wasiat si mati agar disolatkan ke atasnya oleh orang yang tertentu atau ditanam berdasarkan kepada sifat yang tertentu ataupun tempat yang tertentu. Demikian juga dengan kafan dan selain daripadanya, daripada perkara-perkara yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Maknanya kat sini adalah perbincangan kita adalah kalaulah si mati itu dia meninggalkan wasiat, adakah kita kena buat ataupun tidak wasiat dia? Sebab 2 bulan lepas dalam pengajian kita bulan Ramadan hari itu ada soalan tentang si mati berikan wasiat tertentu, adakah mesti juga dibuat? Contoh, kalau diwasiatkan orang tertentu untuk jadi imam solat dia, adakah mesti orang itu solat jadi imam, ataupun boleh juga ada pilihan bagi pada keluarga? Contohnya, adakah wasiat si mati itu mesti juga dibuat? Ini babnya. Okay, kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala rawaina fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhaltu ala Abi Bakr radhiyallahu anhu ta'ni wa huwa marid faqala fi kam kaffantum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu fi thalathati athwab فقلت في 3 أثواب قال في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة أو مهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح قلت قولها ردع بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات وهو الأثر وقوله للمهلة أو مهلة روي بضم الميم وفتحها وكسرها 3 لغات والهاء الساكنة وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku masuk, ataupun maknanya aku menjenguk kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni ayah beliau lah, kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidah Aisyah kata, aku jumpa ataupun aku menjenguk ayahku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sedang sakit.
Lalu beliau bertanya, fi kam kafantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan berapa helai, berapa lembar kain kafan. Fi kam berapalah, berapa dikafankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menjawab, Sayyidatina Aisyah jawab, fi salasati athwab, pada 3 pakaian, maknanya 3 helai kain kafan ataupun 3 lembar kain kafan. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya pula lagi, fi ayyi yawmin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari apa Rasulullah wafat? Lalu Sayyidah Aisyah jawab, yaumal isnain, pada hari Isnin. Sayyidina Abu Bakar tanya pula lagi, hari ini hari apa? Fa ayyi yawmin hadha, hari ini hari apa? Sayyidah Aisyah jawab, hari ini hari Isnin. Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ataupun disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, aku berharap antara sekarang dan juga malam. Maknanya aku berharap supaya kalau aku meninggal dunia, biarlah meninggal dunia sama macam Nabi SAW, mengambil keberkatan. Walaupun Nabi SAW tak pernah ajar ataupun tak pernah sebut kelebihan meninggal dunia pada hari Isnin, tetapi ini salah satu yang dipanggil sebagai at-tabarruk, mengambil keberkatan. So Nabi SAW wafat pada hari Isnin, maka Sayyidina Abu Bakar pun berharap meninggal dunia pada hari Isnin. Ini tanda kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudiannya fa nazara ila thawbin alaihi kana yumarradu fi. Beliau pun melihat kepada pakaian yang beliau pakai ketika mana sakit tadi tu, ataupun yumarradu fihi, maksudnya dalam keadaan orang melihat beliau ketika sakit tu. Lalu beliau berkata, dan melihat di situ adanya sedikit daripada za'faran, ada minyak saffron pada pakaian tersebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, igsilu saubi haza, basuhkan pakaian ini, kemudiannya tambah lagi 2 helai dan kafankan aku padanya. Lalu Sayyidah Aisyah pula jawab. Sayyidah Aisyah kata, wahai ayahku, maknanya kan, baju ni baju dah lama, inna hadha khalaq, maksudnya baju ni dah lusuh, baju ni dah lama kan. Sebab Sayyidina Abu Bakar pesan gitu kan, dia pesan baju yang memang dia pakai waktu sakit tu, maksudnya baju dah lusuh dah. Disuruh basuh, lepas tu kafankan dia, cuma tambah lagi 2 helai. Jadi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya orang yang hidup lebih layak dengan yang baru daripada yang mati. Pakaian yang baru lebih layak ataupun lebih berhak bagi orang yang hidup, bukan orang yang meninggal. Kerana pakaian untuk orang mati ni hanya untuk dipanggil muhlah ataupun mahlah ataupun mehlah, ketiga-tiganya boleh disebutkan. Maksudnya adalah sekadar untuk kita panggil cairan-cairan yang keluar daripada tubuh selepas daripada mati. Maknanya dah rosak pakaian badan tu, maka keluar nanah dan sebagainya. Jadi tak apalah kalau kain tu pun dah teruk dah, tak ada masalah pun. Buat apa nak pakai baru? Memang untuk yang dirosakkan. Falam yutawaffa hatta amsa min lailatis thulatha, dan Sayyidina Abu Bakar hanya meninggal dunia seketika mana masuk malam Selasa dan ditanam sebelum pagi ataupun sebelum subuh, hanya pada malam Selasa, pada malam tersebut. Senang ceritanya, dekat sini apa dia punya pengajaran dia? Pengajaran dekat sini adalah boleh bagi seorang yang hendak meninggal dunia berwasiat dengan wasiat sedemikian. Maknanya nak kafan dengan kafan pakaian yang mana, boleh saja, tak ada masalah. Macam biasa di kalangan kita yang kafan minta dikafankan dengan kain ihram, kalau perempuan tu dengan telkung yang biasa dipakai kan, itu semua dibenarkan. Hanya Sayyidina Abu Bakar sendiri pun ada wasiat macam tu. Jangan pula bila kita tengok wasiat macam tu kita terus ngada-ngada kafan macam biasa je sudahlah. Tak ada masalah untuk dikafankan begitu. Dan pengajaran daripada hadis ni juga adalah boleh untuk kita berharap meninggal dunia pada hari yang tertentu, boleh saja.
Contoh macam orang nak meninggal pada hari Jumaat kan? Jadi dia berharap sangat meninggal pada hari Jumaat, tak ada masalah. Jadi berharap macam tu dia tak termasuk dalam berharap nak mati cepat dan sebagainya. Cuma dia berharap kematian dia berlaku pada hari yang tertentu. Okay, seterusnya, wa bi anhu qala wa rawaina fi sahih al-Bukhari anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma jurih idza ana qubidtu fahmiluni thumma sallim wa qul yasta'dhinu Umar fa in adhinat li yani Aisyah fa adkhiluni wa in raddatni rudduni ila maqabiril muslimin. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila baginda dilukakan, maknanya baginda dicederakan nak meninggal dunia itulah waktu ditikam tu. Bila dia ada ditikam, Sayyidina Umar kata gini, apabila aku ni dah mati, idza ana qubitu, apabila malaikat dah ambil nyawa aku, maka bawalah aku, kemudiannya berilah salam dan katakanlah Umar minta izin. Maksudnya bawa aku ke rumah Nabi SAW, ke tepi kubur Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar, bagi salam kepada Sayyidatina Aisyah yang berada dalam rumah tu, dan bagi tahu pada Sayyidatina Aisyah Umar minta izin. Maksudnya Sayyidina Umar minta izin untuk dikebumikan di situ. Kalaulah beliau izinkan, maka masukkanlah aku. Kalau beliau tolak, maka kembalikanlah aku ataupun tanamlah aku di kubur-kubur orang Islam. Kan kita tahu Sayyidina Abu Bakar ditanam di tepi Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Umar ni kan dia tak ada hubungan mahram dengan Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu kan ayah Sayyidah Aisyah. Jadi senang. Ini Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar adab beliau, kan, adab beliau kata minta izin dulu daripada Sayyidatina Aisyah. Kalau Sayyidatina Aisyah benarkan, baru boleh. Kalau Sayyidatina Aisyah tak benarkan, jangan. Dan bawa aku pergi sana. Bahkan dalam satu riwayat sebut Sayyidina Umar kata pada anak beliau untuk minta izin pada Sayyidatina Aisyah tu 2 kali. Satu kali sebelum meninggal dunia, satu kali selepas meninggal dunia. Sebab sebelum meninggal dunia, bila dia minta izin, Sayyidah Aisyah benarkan. Sayyidina Umar kata nanti lepas aku meninggal minta lagi, sebab aku takut Sayyidah Aisyah tu benarkan dengan sebab aku ni masih hidup lagi. Takut dia tak nak tolak permintaan orang yang masih hidup ataupun orang yang masih jadi khalifah lagi ketika tu. Dalam satu riwayat sebut Sayyidina Umar kata jangan sebut Amirul Mukminin minta, sebut Umar Ibn Khattab minta. Maknanya tak nak gunakan jawatan dia, tak nak salah gunakan jawatan. Kalau ikut jawatan dia Amirul Mukminin waktu tu khalifah, jadi jangan sebut khalifah yang minta, sebut Umar Ibn Khattab yang minta. Tak mau ada double standard ke apa kat situ. Jadi kalau dia benarkan Umar Ibn Khattab dikuburkan di situ, baru kau kuburkan aku kat situ. Kalau tidak, bawa aku kat kubur Islam lain. Pengajaran daripada hadis ni apa dia? Boleh minta ataupun buat wasiat untuk dikebumikan di tempat-tempat yang tertentu. Jadi boleh, kan, kita wasiatkan nak dikebumikan dekat sini, dekat sini, dekat sini. Tapi dengan syarat, kan, dengan syarat diizinkan tadi. Hanya Sayyidina Umar pun perlu dapat keizinan, apatah lagi kita. Jadi jangan pula lepas ni kita wasiatkan saya dikebumikan di hadapan di hadapan Masjid Kota Damansara contohnya. Lepas tu memang ya-yalah kita punya wasiat tu macam tu, dan keluarga pula insist sangat-sangat, ayah dah wasiat, kena juga. Contohnya kan, masjid kata tak boleh, kan, kubur ada kat tempat lain. Lagipun ayah awak waktu hidup tak pernah nampak pun kat masjid, kan, contohnya. Manalah tahu, kan, waktu hidup tak pernah, waktu meninggal baru wasiat, kan, suruh kubumi kat masjid. Jadi kalau dalam keadaan macam tu dia berdasarkan kepada keizinan, berdasarkan pada keizinan. Kalau diizinkan silakan, kalau tak diizinkan tak boleh. Jadi wasiat memang macam tu konsep dia. Tapi boleh nak wasiat tu, boleh, tak ada masalah nak wasiat. Nak wasiat tu tak dosa. Lainlah dia wasiatkan benda dosa, kan, dia wasiat benda yang harus, silakanlah. Bergantunglah kepada orang nak laksanakan ataupun tidak.
Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ada wasiatkan dekat mana beliau hendak dikebumikan. Macam orang kita juga kadang-kadang minta ke bumi sebelah pasangan dah meninggal dunia, kata bumikan aku sebelah dia nanti bila aku dah meninggal. Bolehlah, tak ada masalah. Kisah seterusnya, wa bi anhu qala wa rawaina fi sahih Muslim an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas qala Sa'dun alhadu li lahdan wansibu alayya labin nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Sayyidina Amir Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, cerita tentang bapa beliau iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ilhadu li lahdan, buatkan aku liang lahat, buatkan aku lahat. Kan kita tahu kubur boleh saja dalam bentuk lahat ataupun tidak. Jadi Sayyidina Sa'ad minta, nanti kubur aku buatkan lahat dan tegakkan ataupun letakkan pada aku batu bata seperti mana yang dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila diletakkan jenazah di dalam lahat, lalu diletakkan pula batu bata untuk menyandarnya, kan, supaya tak terjatuh kan jenazah tu. Memanglah lahat kan macam tu, dia bukan macam liang tu, liang ke dalam dia ada memang ruang yang ngam-ngam je untuk jenazah. Kalau lahat kan disengit ke tepi. Jadi bila dia masuk ke dalam ke tepi tu, diletakkan sesuatu di tepi mayat. Diletakkan tepi mayat tu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pesan buat macam tu, seperti mana dibuat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah tak suruh, kan? Tapi nak buat sama. Jadi dipesan pada anak dia, buat macam ni. Kalau bapa mati nanti buat macam ni. Okey. Kemudiannya ومن قال وروينا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع برسل ربي قلت وقوله شنوا روي بالسين المهملة وبالمعجمة ومعناه صبوه قليلا. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika mana beliau hampir meninggal dunia, beliau kata, bila aku meninggal dunia janganlah disertakan dengan aku naihah, tukang nangis, kan? Kita pernah baca dulu ada budaya orang Arab dan budaya orang Cina pun, kan, sampai hari ini dia ada tukang menangis, kan? Dia ambil upah untuk menangis. So naihah ni tukang menangis tu lah. Walaupun terjemahan dekat cetakan intim ni tak betul, maka jangan ada wanita yang menjerit histeria. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh terjemah macam ni. Okey, naihah tu tukang menangis, yang menangis menjerit-jerit menangis tu kan, bukan histeria. Maknanya tak payah buat macam tu. Sayyidina Amr bin As sebut gitu. Kemudiannya dia kata wala nar, dan juga api, tak payah bawa api. Api ni maksudnya nak tunjukkan kehebatan orang tu bila meninggal dunia, dibawakan sekali dengan api yang menyala terang, nak tunjukkan bahawasanya orang yang meninggal tu orang yang hebat. Pada zaman tu tak ada lampu, kan. Jadi bawakan api. Cuma para ulama sebut maksud kat sini bukanlah tak boleh langsung bawa api, bukan tak boleh pasang lampu. Kalau diperlukan silakanlah, tak ada masalah. Ini maknanya kalau tanpa keperluan, sekadar nak tunjuk hebat. Maknanya Sayyidina Amr bin As dia dah pesan dah, jangan, kan, tak payah nak tunjuk hebat. Aku nak masuk kubur dah, tak payah nak buat begitu. Itu maksudnya, kan. Pasal saya pernah dengar ada orang sebut, dia kata bila kebumikan orang, dia kata jangan pasang lampu, kata. Sudah, kan. Yang penting sekali tukang gali kubur, tukang nak turunkan jenazah, kan. Dia kata jangan pasang lampu. Masalahnya kebumi waktu malam, kan. Kebumi waktu malam pasanglah lampu, apa masalahnya? Jadi dia ambil literal terus daripada hadis ni. Kemudiannya apabila kalian telah menguburkan aku, maka letakkanlah tanah sedikit demi sedikit. Fashunnu alayya turaba shanna, letakkan
tanah tu pada aku sikit-sikit. Janganlah main letak je semua sekali banyak-banyak tanah tu. Letakkan sedikit demi sedikit. Macam kita biasa buat lah. Kan tutup tu biasa letak dulu sikit-sikit lah. Lepas tu baru tutup banyak tu. Kemudiannya summa aqimu haula qabri. Kemudiannya duduklah sekejap ataupun berdirilah sekejap dekat sekeliling kubur aku, sekadar lamanya disembelih kambing dan dibagi-bagikan daging-dagingnya, supaya aku dapat berteman dengan kalian, supaya aku tenang dengan kalian, aku tak rasa ditinggalkan, dan aku melihat kepada apa aku nak bersiap ataupun aku nak jawab pada utusan Tuhanku. Jadi maknanya Sayyidina Amr bin Al-As dah pesan dah supaya jangan terus balik lepas kebumikan dia. Lepas kebumikan dia, jangan terus balik. Buatlah apa yang patut. Kalau dalam hadis sebelum daripada ni kita baca 2 bulan lepas, baca talqin, baca Quran dekat kubur, memang itu diajar daripada zaman para sahabat lagi. Okay? Maknanya memang para salafus salih memang ajar untuk buat begitu. Jangan terus balik lepas kebumikan. Stay sekejap. Dikatakan kat sini supaya aku dapat rasa tenang. Banyak ada geng lagi. Tak adalah kebumi terus balik, tiba-tiba aku tinggal seorang. Macam tu. Okey, seterusnya قال وروينا في هذا المعنى حديث حذيفة المتقدم في باب إعلام أصحاب الميت بموته وغير ذلك من الأحاديث وفيما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق. Dan kami telah sebutkan makna lebih kurang begini daripada hadis Huzaifah yang kami telah sebutkan dalam bab pemberitahuan oleh orang-orang ataupun keluarga si mati tentang kematian si mati, dan selain daripadanya daripada hadis-hadis, dan pada apa yang telah kami sebutkan telah mencukupi, wabillahi taufiq. Maksudnya sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang lain, tapi apa yang kami dah sebutkan tu itu pun dah memadai. Okey, nak ceritanya memang boleh buat begitu, tak ada masalah. Hadis yang tadi yang dimaksudkan daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau kata tentang larangan membawa ataupun datang sekali dengan tukang menangis. Tukang menangis tu. Okey, seterusnya. Qultu wa yanbaghi alla yuqalladul mayyitu wa yutaba'a fi kulli ma wassa bihi bal yu'radu dhalika ala ahli al-ilmi fama abahuhu fu'il wa ma la fala wa ana adhkuru min dhalika amthilah. Aku berkata, seharusnya tidaklah diikuti si mati, maksudnya tak payah ikutlah semua yang si mati wasiatkan, tak payah follow semua benda yang dia wasiatkan, tetapi dibentangkan demikian itu pada ahli ilmu, bentang pada ulama dulu. Apa yang mereka haruskan maka buatlah, apa yang mereka kata jangan buat. Dan aku sebutkan beberapa contoh daripada demikian. Okay, maknanya nanti ada contoh lah. Jadi senang ceritanya, wasiat tanya dulu pada ulama, patut buat ke tidak wasiat ni. Jangan terus buat. Dapat wasiat, tanya dulu ulama. Mak dulu pesan gini. Bila dia mati buat gini. Patut ke tidak saya buat? Tanya dulu ulama. Kalau kata patut buat, baru buat. Tak patut, tak payah buat. Jangan kita pandai-pandai. Jangan kita kata tak apalah, tu kan dah pesanan terakhir mak. Kan tak tenang di dalam kubur, kita tak buat. Tak tenang di dalam kubur kalau kita buat benda yang haram sebenarnya. Sebab kalau dia pesan benda yang haram, lepas tu kita buat, dia yang dapat dosa, dia yang dapat balasan yang buruk, lagi dia tak tenang. Itu sebablah pesanan dia tu tanya dulu kepada para ulama. Bagus sebenarnya di kalangan masyarakat kita pun memang ada sebahagian kita ada budaya ni. Dia bila kita dapat soalan, kita tahulah. Kadang dapat soalan, mak saya meninggal ustaz, mak saya dia pesan gini, perlu ke kami buat? Kadang memang ada soalan-soalan macam ni. Maknanya memang itu satu budaya yang bagus. Fa idza awsa bi an yurfana fi mawdi'in min maqabiri baldatihi
wa dzalikal mawdi'u ma'dinul akhyar fayanbaghi an yuhafaza ala wasiyatihi. Apabila dia berwasiat supaya dia ditanam pada satu tempat daripada kubur-kubur di negerinya, dan tempat itu adalah tempat orang-orang yang baik, maka seharusnya dijagalah wasiatnya, dipeliharalah wasiat dia. Maksudnya tanamlah dia dekat tempat tersebut, kan? Sebab tempat tersebut memang terkenal tempat orang yang soleh. Jadi dia punya pesanan dia tu betul, baguslah, kita cubalah buat. Wa idza awsa bi ay yusalla alaihi ajnabiyyun, kalau dia berwasiat disolatkan ke atas dia oleh orang yang asing, maksudnya yang jadi imam solat dia lah. Dia pesan, nanti bila aku meninggal, solat aku ni minta haji sekian-sekian jadi imam, contohnya. Nak buat ke tak? Adakah didahulukan pada solat orang tersebut berbanding dengan saudara-saudara si mati sendiri? Maka padanya ada khilaf di kalangan para ulama. Yang sahih di dalam mazhab kami bahawasanya saudara mara lebih patut, lebih utama, kecuali kalau yang diwasiatkan itu adalah orang yang disandarkan kepadanya kebaikan, maksudnya orang baik, orang soleh, ataupun orang yang terkenal pada ilmunya, ulama, ataupun dan ada kita kata selain daripada ilmu, dia memang orang yang terpuji, orang yang mempunyai nama yang baik, reputasi yang baik. Maka digalakkan bagi saudara mara yang tak ada karakter ini untuk mengutamakan orang tersebut sebagai menjaga hak si mati. Hak si mati tadi yang dah wasiat tadilah, kan? Dia dah wasiat, pesan pada ahli keluarga dia, maknanya pesan pada ahli keluarga dia, usahakan supaya solat aku ni nanti yang solatkan adalah orang sekian-sekian. Jadi keluarga si mati nak buat apa yang dia wasiatkan tu bagus, kalau memang yang diwasiatkan tu orang yang baik lah, kan? Orang yang soleh, bukan semata-mata sebab member ke, kan? Kawan tiap pagi main damaji sama-sama BFF dia, kan? Jadi dia pun pesan supaya dia tu yang jadi imam, kan? Kawan tu pun garu kepala, kan? Aku pun tak pernah sembahyang jenazah, kan? Tiba-tiba nak sembahyangkan kawan aku ni. Jadi saya ceritanya, cari kalau betul orang yang soleh, maka silakan, kan? Orang alim silakan. Maknanya sepatutnya kita raikan permintaan si mati itu. Jadi maknanya ahli keluarga tu elok untuk utamakan. Dalam keadaan macam tu saja, dalam keadaan memang yang diwasiatkan tu orang yang memang sangat baik, sangat sesuai untuk diutamakan. Fa wa idza awsa bi ay yudfana fi tabud, bagaimana pula kalau diwasiatkan supaya dia ditanam di dalam keranda? Maknanya nanti bila aku dah mati, turunkan aku dengan keranda sekali, dengan peti dia sekali, jangan buka-buka dah, turunkan aku dengan sekali, dengan peti sekali. Kalau dia wasiatkan macam tu, macam mana? Maka jangan ataupun tidak perlu dilaksanakan wasiat itu, tidak laksanakan wasiat itu kecuali kalau memang tanah kubur tu ada lembik ataupun basah, yang mana memang diperlukan kepada peti tersebut, maka barulah dilaksanakan wasiat tersebut. Dan peti itu diambil daripada harta si mati, seperti kain kafan. Maknanya kos untuk beli keranda tu diambil daripada pusaka si mati, harta peninggalan si mati. Bukannya maknanya keluarga pula tak pasal-pasal kena beli keranda sebab dia, dah dia yang pesan, beli daripada harta dia. Tapi itu pun kalau perlu. Kalau tak perlu, tak payah buat, kan? Tak payah kemumikan dalam keranda. Fa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar, kalau diwasiatkan pula untuk dipindahkan ke negeri yang lain. Ni pun satu juga. Biasa je berlaku benda ni. Dia wasiat siap dah, kan? Kalau aku mati nanti bawa balik aku, gini. Lagi-lagi kadang-kadang sampai dekat negara yang lain pun wasiat macam tu dah, kan? Pergi melancong, lepas tu wasiat, kalau aku mati nanti janganlah tinggalkan jenazah aku kat sini, bawa balik Malaysia lah,
Dah wasiat, lagi-lagi tengah sakit tu, janganlah kau orang tinggalkan aku kat sini, kesian aku, apa, bawa lah balik negara Malaysia, bawa balik kampung, kebumikan aku kat kampung. Jadi sebutkan sini, la tanfuzu wasiyatuh, tidak dilaksanakan wasiatnya. Fa inna naqla haramun ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharun. Kerana memindahkan mayat itu hukumnya haram atas mazhab yang benar lagi dipilih, yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama, dan sebahagian daripada para ulama mengatakan makruh. Maknanya kebanyakan ulama mengatakan haram, sebahagian ulama mengatakan makruh. Maknanya tak payah buat lah, tak payah buat. Kalau orang wasiat macam tu, tak payah buat, walaupun dia pesan untuk balik ke negeri dia, dan negerinya pula negeri yang jauh, mana negeri yang lain. Kalau KL Selangor ni tak payahlah bincang negeri lain, tu dekat-dekat je, sebelah-sebelah je tu, macam satu negeri dah lah kita ni kan. KL Selangor Putrajaya ni macam satu negeri dah. Ini nak bawa balik sampai ke Perlis, nak bawa balik sampai ke Kelantan, tak payahlah. Nak ke bumi kat Kelantan, sakit nanti bawa balik Kelantan lah, senang, tak payahlah dah mati baru nak bawa balik. Itu caranya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, melainkan kalau dekat dengan Mekah atau dekat dengan Madinah ataupun Baitul Maqdis, maka dipindahkan ke sana kerana keberkatannya. Jadi kalau dia meninggal di Jeddah contohnya, maka dia pesan jenazah dia kebumikan dekat Mekah. Jeddah Mekah dekat-dekat aja, maka itu dibenarkan, sebab ambil keberkatan kota suci Mekah. Ataupun dekat tempat tersebut ada orang yang soleh pun boleh juga, walaupun negeri yang berbeza tetapi tak jauh lah, dekat, dekat. Contohlah kita dekat Selangor ni, katalah dekat Negeri Sembilan ada kubur, kawasan perkuburan orang soleh, banyak wali-wali Allah, ulama-ulama dekat situ. Jadi kita mempesan, nanti aku mati nanti kebumikan kat sana contohnya, boleh. Tapi itu pun sekali lagi lah, jika dibenarkan lah. Masalah kita zaman sekarang biasanya payah nak dapat kebenaran, kan? Yang tu je lah. Wasiat lah macam mana sekalipun, dah tak dapat kebenaran, tak payahlah, gitu je lah. Okey, kemudiannya wa idza awsa, wasiat apa lagi ni? Wa idza awsa bi an tudfana tahtahu madribatun au mikhaddatun tahta ra'sihi aw nahwu dhalik lam tanfus wasiyatu, wa kadza idza awsa bi an yukaffana fi harir. Apabila orang yang mewasiatkan, orang yang meninggal dunia itu, dia wasiatkan supaya dia dikuburkan dekat bawahnya letakkan bantal, atau sebagainya, dekat kepala dia contohnya diletakkan bantal, dia wasiat macam tu, dia siap dah, nanti bawa turun jenazah bapak, bawa bantal ni sekali, ini bantal busuk daripada bapak umur 4 tahun contoh. Ataupun bagilah selesa sikit bapak baring, biarlah ada bantal contohnya, sebab bapak tengok orang semua turunkan jenazah ni, kesian tak ada bantal, pakai tanah aja. Jadi biarlah letakkan bantal yang paling empuk sekali, kata bantal hotel, letak sekali. Maka Imam An-Nawawi mengatakan tidak dilaksanakan wasiatnya, tak payah ikut ngada-ngada, macam tu je lah. Demikian juga apabila diwasiatkan supaya dia dikafankan dengan sutera, sutera, orang kaya, kafan pun dengan sutera, maka jangan buat juga, kerana kafankan orang lelaki dengan sutera hukum dia haram. Pada orang perempuan pula hukum dia makruh. Kalau khunsa haram, dia sama macam orang lelaki. Jadi senang ceritanya, kalau dipesan untuk dipakaikan sutera sebagai kain kafan dia, maka jangan dibuat, sama ada orang lelaki atau orang perempuan. Walaupun orang perempuan waktu hidup boleh pakai sutera, orang lelaki yang tak boleh. Tapi bila meninggal dunia, lelaki hukum dia haram juga, sama macam waktu hidup. Orang perempuan hukum dia makruh dikafankan dengan kain sutera. Sebab kain sutera tu macam Sayyidina Umar sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar sebut tadi, kan, pakaian macam tu lebih layak untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang meninggal dunia.
Jadi walaupun waktu hidup dia boleh pakai sutera, orang perempuan, tapi bila ke bumi tak payah pakai sutera. Walau dekat hidup dulu, waktu hidup dulu atas muka bumi, tiap-tiap hari dia pakai sutera. Contohnya, memang itu je lah pakaian dia, orang kaya. Contohnya, tetap bila dia meninggal dunia, makruh dikafankan dengan kain sutera. Sebab kain sutera tu lebih layak untuk orang yang hidup. Okey. Kemudiannya, wala awsa bi an yukaffana fi ma zada ala adadil kafanil masyru' aw fi thawbin la yasturul badan la tanfuzu wasiyatu. Kalau diwasiatkan untuk dikafankan lebih daripada bilangan kafan yang disyariatkan ataupun pada pakaian yang tak dapat tutup badan dia, maka tidaklah dilaksanakan wasiatnya. Kan? Maknanya dia pesan, nanti kalau aku mati bagi 7 helai kain kafan aku, bagi tebal sikit contohnya, dia minta begitu, maka tak dilaksanakan wasiat dia. Ataupun dia suruh kafankan dengan pakaian kemeja dia contohnya, kan tak tutup badan dia, tak boleh lah. Wala awsa bi an yuqra'a inda qabrihi aw yutasaddaqa anhu aw ghairi dhalika min anwa'il qurab nafadhat illa an yaqtarina biha ma yamna'u syar'u minha bisababih. Kalau dia wasiatkan supaya dibacakan Quran di sisi kuburnya atau disedekahkan untuknya, ataupun selain daripada demikian, daripada jenis-jenis kedekatan, maknanya taat kepada Allah, maka dilaksanakanlah wasiatnya, kecuali kalau disertakan dengan perkara yang dihalang oleh syariat dengan sebabnya. Maksudnya, okey, jadi kalau si mati pesan, nanti aku dah mati baca Quran dekat kubur aku, Imam An-Nawawi secara jelas sebut benda ni adalah antara perkara yang mesti dilaksanakan. Perkara yang dipanggil sebagai kurbat, benda-benda yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi boleh pesan kepada keluarga untuk baca Quran di kubur. Boleh, tak ada masalah. Sebab ni pun antara soalan orang tanya kadang, boleh ke Ustaz? Dulu-dulu kat kampung biasa kita tengok kadang dekat kubur akan ada orang yang tunggu kubur, istilah dia, kan, dia baca Quran sampai kadang khatamkan Quran dekat kubur, kadang-kadang panggil budak-budak tahfiz bacakan Quran dekat kubur. Boleh ke tidak? Kan, jawapannya, kalau si mati itu mewasiatkan, tak ada masalah. Imam Nawawi sebut secara jelas dilaksanakan, dan disedekahkan pun tak ada masalah. Contoh, kita sedekahkan kepada budak-budak tu, kan, kita kata nah baca Quran, habis dia baca Quran, kita pun sedekah sikit ke dia untuk si mati, kan. Kita kata ni ada sikit ni daripada si mati, kan, kita membagilah seorang RM50 contohnya, tak ada masalah, kan. Itu antara perkara-perkara yang baik untuk dibuat. Dulu saya ingat, tak tahulah sampai sekarang ke tidak, sebab anaknya pun dah meninggal lah, si apa nama tu, Raja Abu Dhabi, kan, Raja Emirates. Dia Raja Abu Dhabi lah, dia jadi Raja Emirates, kan. Zaid, digelar sebagai Zaidul Khair. Raja Zaid tu bila dia meninggal, 24 jam orang baca Quran dekat kubur dia, bertahun-tahun, 24 jam. Dia orang ikut shift, tukar shift, memang dapat gaji. Maknanya dia orang tu gaji dia, kerja dia simple je, baca Quran dekat kubur raja tu. Baca Quran je lah, siang malam ada orang baca Quran. Dia satu shift tu 2 orang. Sebab yang dia ni penat, yang dia ni akan ganti. Nanti dia penat, dia ni ganti pula. Dia penat, dia ganti pula. Satu shift tu 2 orang. Jadi yang seorang ni baca Quran, yang seorang lagi main game. Ni saya tengok sendiri dengan mata kepala. Kita tengok dari belakang ni, main game, kan. Rupanya tengah tunggu kawan tu baca Quran. Kawan tu baca Quran, dia baca pula. Sekarang saya fikir, wih, hebat betul kerja dia orang, baca Quran je, kan. Kerja dia tak lain, baca Quran je. Tak ada kerja lain, memang kerja dia literally baca Quran sahaja, kan. Dan dapat gaji dengan sebab tu. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dapat manfaat kepada si mati. Nanti kita akan baca tentang apa perkara yang akan memberi manfaat kepada si mati, insya-Allah, pengajian akan datang. Insya-Allah ada perkara-perkara yang memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia.
daripada perkataan, daripada bacaan, daripada doa dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kita akan baca karantina insya-Allah. Cuma boleh ke tidak buat macam tu? Boleh. Nak cerita boleh? Okey. Kemudiannya walau awsa bi an tuakhkhara jinazatuhu zaidan 'ala al-mashru' lam tanfudh. Kalau diwasiatkan supaya dilambatkan urusan jenazahnya lebih lagi daripada yang disyariatkan, maka tidak dilaksanakan. Ini pun satu juga. Diwasiatkan supaya jenazah dia hanya diuruskan selepas 7 hari kematian contohnya, supaya banyak orang boleh memberikan penghormatan yang terakhir. Dia bajet dia besar betul lah tu kan. Jadi 7 hari 7 malam buat penghormatan terakhir, last sekali baru tanam jenazah aku contohnya. Yang itu tidak dibuat wasiatnya sebab bercanggah dengan syariat. Sebab kita tahu syariat suruh selesaikan jenazah cepat-cepat, bukannya lambat-lambat, bukan tangguh-tangguh kan? Jadi walaupun dia wasiat macam tu tak payah buat. Wasiat macam tu tak payah buat. Walau awsa bi ayyubna alaihi fi maqbaratin atau maqbaratin musabbalatin lil muslimin lam tanfus wasiyatuh bal dhalika haram. Okey, apabila diwasiatkan untuk dibangunkan satu bangunan pada kuburnya, ayat ini perlu perhatikan dalam terjemahan tak sebut di kuburnya yang diwakafkan untuk orang Islam. Maknanya kubur ada macam-macam tempat, ada tempat yang diwakafkan, ada tempat dikuburkan, maknanya dikuburkan pada tanah sendiri, lain hukum dia. Tapi kalau kubur itu di tanah orang Islam, maqbaratin musabbalatin lil muslimin, maka tidak dilaksanakanlah wasiatnya, bahkan demikian itu haram. Disuruh buat bangunan, buat kubah dekat kubur dia. Jadi hukum dia haram kalau kubur itu wakaf untuk orang Islam. Sebab apa? Sebab dia dah dikira sebagai mengambil harta wakaf orang Islam. Sebab tempat kubur dia patutnya saiznya gitu aja. Sekali sebab nak buat bangunan kenalah dibesarkan. Jadi dia dah ambil tanah kiri kanan depan belakang. Tanah kiri kanan depan belakang tu bukan tanah dia, tu tanah wakaf orang Islam untuk buat kubur, bukan untuk buat bangunan dia. Jadi dia tak boleh wasiatkan macam tu. Jangan dia ingat, dia tengok, dia kata cantik juga kan kalau kubur saya buat macam tu. Dia pun wasiat. Masalahnya dia dikebumikan di tanah orang Islam. Tak boleh lah. Hukum dia haram. Yang boleh macam mana para ulama sebut kalau ada kepentingan juga untuk orang Islam lain. Contoh kubur orang soleh. Kubur orang soleh biasa dibina adanya tempat berteduh. Dibuatkan bumbung kan, supaya memudahkan orang menziarahi. Sebab tu kubur orang soleh, kubur ulama, kubur wali-wali dan sebagainya, maka tu biasa dibuat zaman berzaman. Para ulama memang membenarkan demikian. Kerana apa? Kerana itu kemaslahatan balik pada orang Islam juga, kepada umum juga. Jadi kan wakaf tu kan untuk orang Islam. Jadi boleh, tak ada masalah walaupun tanah tu tanah wakaf. Maka tu sebablah kita tengok kubur-kubur para salihin memang biasa saja dia ada bangunan dibina di atasnya. Itu sebab ada kepentingan untuk orang soleh, untuk orang awam, untuk orang Islam datang berziarah ke kubur orang yang soleh. Itu memang antara perkara yang digalakkan. Tak ada masalah dibuat zaman-zaman. Yang mana di Saudi diruntuhkan bila kerajaan Saudi yang baru naik, khususnya ulama-ulama mereka yang keras, yang ekstrim, yang terus merobohkan semua kubah-kubah yang ada dekat dekat Baqi' dan kawasan-kawasan yang lain. Dan itu para ulama Ahlussunnah Jamaah yang lain satu dunia marah sebenarnya. Sebab dia telah meruntuhkan kesan sejarah yang besar dan menghilangkan kesan-kesan daripada kita nampak kat mana kubur sekian, kat mana kubur sekian kan, isteri Nabi, keluarga Nabi kat mana, sahabat Nabi yang ni kat mana, sahabat ni kat mana kan, Sayyidina Uthman kat mana dan sebagainya. Biasanya dulu semua tu ada kubah kan, kalau kita tengok gambar lama semua tu ada kubah, dan kubah-kubah itu berjalan beribu tahun dibiarkan oleh para ulama. Para ulama benarkan, maknanya para ulama bersepakat membenarkan benda tu. Jadi benda tu bukan benda yang salah.
Kalau benda tu benda yang haram, mesti para ulama lah yang akan bangkit mengatakan benda tu haram, kan? Tapi sebab benda tu tidak haram, melainkan pada golongan yang minoriti yang ada, yang keras, mereka yang menghukumkan haram, lalu mereka merobohkan semua benda-benda tu. Dia asalnya tidak haram, kan? Yang dilarang oleh Nabi SAW itu ada penerangannya oleh para ulama, bukan terus ambil literal hadis. Literal hadis Nabi tak bagi dibina bangunan atau kubur, buat macam tu je, terus ambil, terus keluarkan hukum haram pada semua. Bukan semuanya jadi haram. Dia ada penerangan, pendetailan oleh para ulama lepas daripada tu. Wallahu a'lam. Di kubur kita tak payahlah kita pesan macam tu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Haji? Dua. Ustaz, bagaimana kalau keluarga si mati nak segerakan ke bumi jenazah arwah waktu malam, tapi pihak pengurusan kubur tak sediakan kebumian waktu malam? Carilah pengurusan kubur yang sediakan penguburan waktu malam. Itu je lah cara dia, kan? Sebab tak semua pengurusan kubur yang pekerja dia boleh buat overtime malam. Jadi kalau pengurusan kubur tu pekerja dia boleh buat overtime, silakanlah carilah kubur yang macam tu. Tapi biasanya bayar lebih sikit lah sebab overtime, kan? Kita jangan kata amboi orang mati kau nak buat bisnes. Bukan masalah, bukan bisnes. Kita kena bayar upah, kan? Upah pada pekerja yang nak gali, pekerja yang nak nak jaga kawasan kubur tu, bukannya free. Dia pun ada anak bini, dia pun ada keluarga, kan? Dia pun perlu gaji, dia pun kena ada overtime. Dia tinggalkan keluarga dia waktu malam untuk jenazah keluarga kita tu. Dia bukan kenal pun keluarga kita, dia tolong. Jadi dia ada gaji, so dia ada overtime. Jadi ada setengah-setengah tanah kuburan memang disediakan dan memang pekerja tu sanggup untuk buat, dia dapatlah overtime. Tapi ada setengah-setengah kubur memang dia tak ada pekerja macam tu. Tak ada pekerja yang sanggup untuk datang pukul 12 malam untuk gali kubur, untuk uruskan kubur tu, tak ada pekerja yang sanggup. Maka memang pengurusan kubur kata tak boleh, tunggu esok pagi, itu perkara yang biasa, tak ada masalah. Jadi atas kita pula lah, kalau kita nak segerakan dan memang baik disegerakan, maka carilah kubur yang ada orang yang boleh uruskan pada waktu malam. Tak semua kubur begitu, carilah, gitu je lah. Arwah gembira ke kalau kita ziarah kubur dia? Dan adakah jika anak tak pernah ziarah kubur arwah lebih 10 tahun sejak meninggal dunia disebabkan beranggapan perkara tersebut tiada tuntutan syarak, merupakan berdosa atau bagaimana ya? Dia macam ni, kita ziarah untuk apa? Kita ziarah satu untuk diri kita sendiri, untuk mengingati mati. Yang kedua, kita ziarah untuk mendoakan si mati. Jadi kalau kita mendoakan si mati bila ziarah, tentulah arwah tu akan seronok, akan bahagia. Sebab anak yang soleh mendoakan dia, tentulah dia gembira, takkan tak gembira lagi, kan? Jadi hukumnya sunnah, kan? Kita pergi ziarah kubur. Okey. Tapi kalau dia tak pergi dengan beranggapan perkara tersebut tiada tuntutan syarak, itu menunjukkan kepada kejahilan dia, kan? Bukanlah kita kata dia terus berdosa, tak. Mudah-mudahan dia doakan je mak dia, ayah dia, walaupun dia tak pergi kubur. Dia doa je kat mana-mana pun, kan? Lepas semayang dia doa, kat mana-mana pun dia doa untuk bapak dia. Jadi selagi mana dia mendoakan ayah ibu dia, maka tak adalah dia katakan dia tu anak yang derhaka ke, berdosa ke sebab tak ziarah kubur mak dia. Tidak, tak adalah terus jadi berdosa. Tetapi sebab dia tadi tu menunjukkan dia tak reti. Dan bila dia kata benda ni tak ada disyariatkan, siapa kata tak ada disyariatkan? Hari tu kita pernah baca pun tentang hukum ziarah kepada ahli keluarga. Hatta orang perempuan sekalipun, kalau ziarah ahli keluarga elok, kalau bukan ahli keluarga baru jadi makruh. Kan ada kaitan juga dengan kekeluargaan dekat situ. Ada hubungan keluarga, jadi hukum dia jadi berbeza. Maka sunnah untuk menziarahi kubur, lebih-lebih lagi bagi ahli keluarga kita serta kubur orang yang soleh. Kubur orang soleh kita pergi ziarah, memang hukumnya adalah sunnah. Jangan pedulilah dengan orang-orang yang memfitnah, kata ni semua golongan-golongan ahli kubur,
kuburiyun, kuburiyah dan sebagainya. Memang ada label-label yang dinamakan, yang digelarkan, maka dihukumkan syirik, dihukum kafir, dihukum murtad dan sebagainya. Ada satu buku tuan-tuan dijual dekat Pesta Buku Kuala Lumpur baru ni. Buku tu harga RM15 dia jual, tapi kat dalam tu bukan buku tulisan apa pun, dia ambil slide dia print slide ni, jual RM15 tu buku tuan-tuan. Memang senang kaya. Tapi dalam slide dia tu habis mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Sebab antaranya disebut ni lah, dia gunakan perkataan kuburiyun. Dia kata ni semua orang yang menyembah kubur, dia kata. Padahal itu adalah fitnah. Daripada awal lagi dah salah dah. Orang bukan sembah kubur, orang pergi ziarah kubur. Ada beza antara ziarah kubur dengan sembah kubur. Kemudiannya disyirikkan habis orang, kafirkan orang. Ini semua golongan yang ekstrim tuan-tuan. Dan memang dijual buku tu di pasaran, dekat Shopee pun ada, dekat apa semua dijual. Ini semua antara fitnah pada zaman kita sekarang. Orang-orang yang kita boleh panggil ekstremis lah, ekstremis agama lah, mengkafirkan orang. Dan kita faham dalam Ahlussunnah wal Jamaah bukan senang untuk kita nak mengkafirkan orang dan bersangka-sangka buruk pada orang. Jadi wallahu alam, cukup setakat tu untuk pagi ni. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan baca apa dia yang memberi manfaat bagi orang yang meninggal dunia. Dan nanti juga kita akan baca tentang ziarah kubur itu sendiri. Apa yang kita nak baca, doa ketika mana kita ziarah kubur dan sebagainya pun kita akan baca insya-Allah pada pengajian-pengajian yang akan datang. InsyaAllah pengajian kita akan datang mungkin pada bulan 8 insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah. Tengah tunggu Visa Furada. Visa Furada keluar dalam minggu depan ni. Minggu ni lah insya-Allah. So dalam minggu ni